Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi begitu sedih mengenangkan cerita Taif berbanding cerita Uhud? Sebabnya begini tuan-tuan. Selepas cerita Uhud, Nabi masih boleh kumpulkan para sahabat, masih boleh buat mesyuarat kabinet. Kerajaan masih wujud. Nabi panggil dia punya exco, menteri-menteri apalah, timbalan menteri kumpul surat. Nabi boleh buat postmortem, kenapa kekalahan berlaku, apa tindakan kita untuk mengatasi, berapa bajet yang kita ada untuk nak elokkan balik peralatan. Nabi masih ada negara untuk diperintah. Walaupun Uhud kita terpukul sedikit, tetapi selepas peristiwa Taif, kata Nabi, aku tak tahu Islam ni aku nak bawa ke mana. Aku blur, aku jam, mana aku nak bawa agama ni. Mekah aku kena bantai. Masa tu Nabi belum hijrah ke Madinah. Aku expect nak buat ke Taif, aku dah buat perancangan elok-elok. Asalnya dia orang setuju, ada MOU, MOA macam-macam, nak layan aku, nak bagi buat cawangan, nak bagi buat pejabat macam-macam lah. Belakang dia bantai aku, dia baling macam-macam. Aku nak bawa agama ni ke mana lah? Jam. Kalau masa tu Seksyen 27 Salam dah ada, kita je panggil Nabi. Tak apalah, Rasul datang sini je lah. Duk bandar Aikom ni ramai orang, budak-budak kilang apa semua kan, mai akan ikut. Tapi kita pun tak wujud masa itu, tak boleh nak menyila dia datang. Nabi tak tahu nak bawa ke mana. Sebab itu terkenal lah doa Nabi balik daripada peristiwa tu. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Nabi menangis berdoa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku, lemahnya strategi aku, lemahnya perancangan aku, wa qillata illati, sedikitnya kemampuanku, aku tak ramai ya Allah, aku je nak buat kerja untuk agama ini ya Allah. Wa hawani 'ala nasin, orang pula hina aku ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Rabbil Mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, Kaulah Tuhan aku. Illa man takiluni, Kau nak serahkan aku pada siapa ya Allah? Kau nak serahkan aku pada siapa ya Allah? Kau nak hantar aku pada siapa ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kau nak hantar aku kepada orang-orang yang memandangku dengan muka yang bengis? Atau kau nak hantar ila aduwin malakanu amri, atau kepada musuh yang benci kepada aku? Kau nak hantar aku pada siapa ya Allah? Kau nak hantar aku pada siapa ya Allah? Menangis Nabi, mengenal aku nak bawa ke mana lah agama ni ya Allah, bantu aku ya Allah. Dah tak ada masa depan. Itu sebab Allah membawa Nabi ni pergi Isra Mi'raj, nak regenerate dia punya semangat balik. Sebab kita sebagai orang yang nak menjuangkan agama, ada hari kita down, ada hari kita merasakan ya Allah aku letih berjuang, tapi orang tak appreciate. Orang masih pandang kita begitu dan begini. Aku dah penat ya Allah. Mungkin kerana kesilapan perancangan aku, tidak tersusun, terorganisasi, aku punya planning macam-macam, kita down. Sebab itu sampai kepada satu peringkat, take a break, relax kejap, pergi berjalan. Macam Nabi Isra Mi'raj ya. Nabi Allah bawa dia berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Semasa di Baitul Maqdis, Nabi semayang, jumpa dengan semua senior-senior dia. Naik ke langit, dia jumpa langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semua senior dia. Apa sebab? Regenerate dia punya semangat. Kita kalau down dalam bekerja, jumpalah dengan orang yang pernah kerja macam kita, tapi zaman yang berbeza, kita akan semangat. Contoh tuan-tuan kerja cikgu, Allah susah ustaz, cikgu zaman sekarang ni pagi-pagi balik petang nak buat laporan lagi, budak-budak ni mama pening. Bang, sabar bang, jom kita pergi ke Sarawak, kita pergi ke Kampung Selalang dekat Sarikeh, Sarawak. Jumpa dengan haji sekian-sekian, dia orang Terengganu, dia posting di Sarawak, tak pernah tukar balik ke Semenanjung, lalu dia kahwin dengan orang sana, duduk sana. Jom kita jumpa dia. Tuan-tuan berboraklah dengan dia. Tuan Haji macam mana Tuan Haji jadi cikgu dulu? Masya Allah, saya dulu dihantar bertugas ni tahun 86. Saya begini dulu, susah naik kapal, naik ni tu, naik ni, naik bot, naik sampan, naik rakit, naik buluh, macam-macam.
Kita yang mendengar, Masya Allah, aku ni dah teruk lah, hak ni lagi ganas lagi. Tuan-tuan kerja berceramah, kadang kita rasa tertekan, ceramah sana, ceramah sini, kita rasa penat. Jumpa dengan orang dulu-dulu yang ceramah, kamera tak ada, apa pun tak ada. Macam mana dengar dia ceramah kampung asli, pergi ke pedalaman, dengar dia, kita jadi semangat balik. Tuan-tuan jadi nazir masjid, AJK masjid, bendahari masjid, jaga masjid, pening kepala, sakit kepala jaga masjid ni. Orang tahu nak komplain, kita buat penat-penat, program atu, bersih, wangi, yang dia pandang tandas je. Tandas itulah yang dia komplain siang malam. Yang kita atur program siang malam, dia tak campur pun. Dia tandas je, itu pun pintu tercabut sikit gitu ya, engsel tu tak boleh pasang. How tu dia komplain. Kita sampai satu tahap kita down. Aku dah buat macam-macam, tandas itu yang dibisik. Jumpa orang dulu-dulu yang pernah jadi nazir, pernah jadi pengurusi, baru kita tahu, oh ada lagi orang susah pada aku. Yang ini Allah aturkan pada Nabi. Dan selepas balik pada Isra' Mi'raj, Nabi dapat buat perancangan dan akhirnya Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, jangan down lah dalam kehidupan. Sentiasa ada sinar di hujung terowong, insya-Allah. Dan Nabi balik semula ke Mekah, Nabi kena bantai lagi. Tuan-tuan ingat dia balik pada Isra' Mi'raj, Nabi tu happy dah. Kena bantai lagi, teruk lagi. Kena bantai lagi. Nabi sampai-sampai kan kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma usriya bin nabiyyi ila al-masjidil aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalika fartadda an-nasun faman kana amanu bihi wa saddaquhu. Nabi balik daripada Isra' Mi'raj, pagi-pagi Nabi cerita pada orang, fartaddan nas, berapa ramai orang murtad, kata Aisyah. Bahasa Aisyah murtad terus. Macam kita tak sampai hati lah menyebut murtad. Kita panggil orang Islam masa tu 50-50 lah, ragu-ragu. Dia masa Isra' Mi'raj, manusia yang mendengar cerita tu masa tu 3 kelompok. Pertama, kelompok Abu Jahal and the gang. Abu Jahal memang takkan terima punya cerita tu. Nabi cerita pun dia ketawa kan. Nabi bawa lah dalil ke ni ke, dia tak nak. Puak-puak ni memang dia dah benci kita. Tuan-tuan discuss panjang-panjang cerita pun buat penat. Baik lukis lah daripada tulis. Buat penat je. Lukis-lukis ni Isra' Mi'raj. Baru kat itu pun kalau dia nak faham. Cerita buat penat, dia dah mental block. Dia memang tak nak. Kelompok kedua, kelompok yang 50-50, antara berjaya dengan tak berjaya. Saya keluarkan puak ni, puak DAP, duduk atas pagar. Atas pagar duduk, tak tahu ke mana-mana. Tidak ke sini, tidak ke sini. 50-50. Dia dengar Nabi cerita, alamak, macam mengarut. Tapi Nabi tak pernah tipu. Macam mana ha? Jom kita left group je lah, buat NGO je. Dia buat NGO je lah. Dia tak campur. Dia dah tak ikut mainstream lagi. Dia tubuh NGO je, buat kerja-kerja kebajikan, kemasyarakatan. Tu je lah. Dia tak campur dah. Puak yang ketiga, puak Abu Bakar. Puak Abu Bakar memang sokong 100%. Abu Bakar tak payah cerita lah. Dia kalau dengan Nabi, Nabi cakap apa boleh percaya. Kalau Nabi tanya, Abu Bakar, 1 campur 1 berapa? Tuan nak berapa jawapan dia? Kalau aku kata 6 lah jawapan dia. Itu Abu Bakar macam tu. Dia tak kira, dia memang setia pada Nabi. Dan dalam masyarakat kita memang tak ada lah orang sesetia itu. Tak ada. Lepas tu kalau ketika Nabi mula-mula sampai, dalam kitab Al-Isra' wal Mi'raj, ada satu kitab dia kumpulkan hadis daripada Imam Ahmad dan juga At-Tabrani tentang cerita Isra' Mi'raj ini. Saya sharekan sedikit. Suhu politik di Mekah ketika itu begitu panas sekali. Pagi-pagi sekali, falamma asbaha ghada ila nada Quraisy faja'a ilahi Abu Jahal bin Hisham. Orang pertama berjumpa dengan Nabi pagi-pagi. Sebelum Nabi sempat cerita ke orang, yang mula datang Abu Jahal. Abu Jahal datang jumpa Nabi. Kata Abu Jahal, Muhammad, ada sebarang cerita terbaru ke? Ada cerita terkini, berita terkini. Ini sifat naluri semula jadi manusia. Dia nak tahu berita terkini. Jam kita lah gitu bila ada berita semasa keliling kita nak tahu apa terkini. Bila kes pencemaran Sungai Kim, kita nak tahu berapa indeks, berapa dah orang kena pindah. Kita nak tahu yang terkini lah. Kita tak nak cerita yang orang dah cerita. Kita dengar Christchurch kena tembak, kita nak tahu, ada je sentiasa nak tahu berita.
Jadi Abu Jahal ni dia datang jumpa Nabi, Muhammad, ada cerita sedap lah. Ada. Apa cerita? Malam tadi aku pergi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tu. Bila hang pergi? Semalam. Bila balik? Malam tadi kau. Ni baru balik ni. Kau pergi mana? Baitul Maqdis. Bila pergi? Semalam. Bila balik? Ni baru balik. Abu Jahal guling suka. Muhammad. Muhammad, aku selama ni minta maaf. Aku terang, aku memang kutuk engkau siang malam pagi petang. Aku kutuk engkau ni gila, engkau ni macam-macam. Aku memang sengaja menabur fitnah, tu memang masalah lapang aku. Tapi aku tak sangka engkau gila betul. Gini Muhammad. Faqala Abu Jahal, ya Bani Ka'ab Bani Lu'ay halmu. Wahai Bani Ka'ab, jom. Abu Jahal offer kepada Nabi ceritakan kisah Isra' Mi'raj. Baik itu kalau orang tanya siapa penganjur pertama ceramah Isra' wal Mi'raj, Abu Jahal. Penganjur pertama. Dia panggil semua orang, halimu, jom dengar Muhammad nak cerita. Kenapa Abu Jahal and the gang tak boleh percaya? Sebab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 2066 km. Tuan-tuan kalau driving sekarang 35 jam driving. Tak campur naik ferry lagi. Dia ada ferry. Macam mana satu orang zaman dulu kapal terbang tak ada boleh pergi dalam tempoh satu malam? Tak ada orang boleh terima. Jadi cerita tu bagi Abu Jahal cerita yang sangat tak terima akal. Bahkan kita pun kalau jumpa member balik masjid negara, apa cerita? Aku boleh sampai pada Johor. Kau apa sampai? 10.30 saja. Engkau pergi bila semalam? Tak adalah. Pukul 9 tadi aku pergi. Engkau naik apa? Nak kapal terbang apa? Engkau nak pergi ke airport pun dah sekian jauh dah. Kita tak boleh terima. Padahal Johor, Shah Alam pun berjauh sangat. Ini pula kita kalau bawa kereta daripada Tampines Singapura cross Menanjung Malaysia sampai Phuket, itu baru 1321 km. Itu pun kita tak boleh percaya kalau orang kata pergi Phuket balik satu malam. Apatah lagi Baitul Maqdis 35 jam. Jadi Abu Jahal kata begini. Kau cerita depan semua orang. Sebab Nabi ni dia tak ada permit, dia tak ada tauliah berceramah. Jadi majlis agama di Mekah masa tu memang tak keluarkan untuk dia. Dia tak dibenarkan berceramah. Permit pun tak ada. Jadi Abu Jahal kata, aku ni ahli majlis bandaraya Mekah. Aku akan keluarkan special permit untuk engkau menyampaikan ceramah. Khilaf lah ulama kata ahli sejarah. Ada kata Nabi ceramah di Jabal Qubais, ada kata Nabi ceramah di Hijr Ismail. Yang penting di Mekah. Orang Islam bila iklan dah keluar, dah viral dalam WhatsApp group masjid apa semua dah semangat, bawa kamera nak buat live, bawa macam-macam, buka booth lagi, excited. Sebab dia orang kata orang Mekah ni dia tak dengar lagi Nabi ceramah. Nabi kalau ceramah menangis semua orang. Jom kita standby. Borang masuk Islam semua dah standby ni. Panggil jadi sumpah ada apa semua. Kad masuk Islam dah siap. Siap ada cash lah. Sebab masuk Islam kan bayar 100.5 hukum sunat kan. Aku datang apa semua ni. Semangat. Dia orang expect Nabi ni memang sedap ceramah ni kan. Tiba Nabi naik mimbar, Nabi naik pentas, Nabi berceramah. Tuan-tuan, semalam Jibril datang rumah saya. Dia buka atap rumah saya. Dia masuk, dia belah dada, keluar ke jantung, dia cuci air zam-zam, bla 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 bla. Sahabat tepuk dahi. Allah. Dia cerita benda mengarut pula dah. Patut ambil lah peluang cerita pasal Islam. Yang dia cerita benda orang tak boleh mikir ni kenapa? Allah. Siapa dia punya sesuatu akhbar ni siapa? Ni siapa buat tag ni? Tak bincang dulu ke? Orang marah. Itu orang masuk air tu. Itu yang keluar parti lah. Kalau keluar parti buat NGO je. Kecewa. Undi tak percaya. Abu Jahal dah happy. Dia tengok orang Islam dah 50-50. Dia punya itu kejayaan dia lah, KPI dia. Jadi anak buah dia ucap tahniahlah bos. Bos berjaya mengkucak-kacirkan puak-puak orang Islam. Kata Abu Jahal ni belum lagi. Ada satu orang kalau kita boleh pegang dia punya cakap semua orang mesti ikut ni. Kalau kita boleh tune dia punya kepala, kata Muhammad sudah gila, Muhammad dah temberang. Dia cakap saja, kita rekod viral, confirm Muhammad tutup kedai. Dia kata confirm Nabi tutup kedai. Siapa orangnya? Abu Quhafah lah. Siapa lagi? Abu Bakar. Abu Bakar maksud tak join ceramah, dia duduk rumah dia kat Hilton tu lah. Duduk kat Ben Daud tu.
Maka datanglah dua gerombolan, orang Islam dengan orang kafir. Datang rumah Abu Bakar. Abu Bakar terperanjat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia keluar. First time dalam sejarah Mekah, orang Islam dan orang bukan Islam datang bergandingan. Selama ni mana boleh jalan bergandingan begitu. Biasa orang Islam, orang kafir, orang kafir. Kali ni solidarity. Ya, jatah ramai-ramai. Terkejut dia. Abu Bakar tanya, ni apa hal ni? Datang orang Islam. Abu Bakar, apa hal? Bos buat perangai pula lah. Awak cerita pelik-pelik lah. Aku tak pandai ni, anak buah ramai pening ni. Ni ketua cabang, ketua ranting, ketua bahagian, ketua corangan semua dah pening. Aku tak tahu nak bela macam mana dah ni. Anak ni grassroots semua dah bising ni. Aku dah tak pandai, tak boleh nak bela dah ni. Raja sikit lah. Apa cerita? Malah cerita lah, cerita jadi pening ni. Datang Abu Jahal. Aw tusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Abu Bakar, aku nak tanya kau satu ayat. Engkau percaya tak kalau sahabat baik kesayangan kau si Muhammad, dia mengatakan malam tadi dia naik ke langit, dia balik semula dalam satu malam. Aku nak daripada mulut kau, percaya atau tidak. Tu je aku nak dengar. Orang Islam kau dengar cakap Abu Bakar. Abu Bakar ni ceramah pagi tu haram pun dia dengar. Mana dia tengok live pun, dia tak tahu cerita pun. Tapi Abu Bakar ni memang pandai. Naam katanya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Abu Jahal, aku kalau setakat Muhammad cerita naik langit, jauh pada langit pun aku percaya. Apa yang kau percaya? Kau tahu, kau dengar ke dia ceramah? Aku tak dengar. Habis macam mana kau boleh percaya? Kata Abu Bakar, usaddiquhu bi khabari sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Aku berkawan dengan dia siang malam. Aku selalu tengok wahyu turun daripada langit. Gigil dia dapat wahyu. Jibril datang hantar wahyu. Selalu aku tengok. Jadi kalau sekali-sekala dia pula pergi ke langit buat kunjungan balas, apa masalah kau? Apa masalah? What's your problem? Selalu langit turunin, dia pergi langit, apa masalah? Apa masalah? Abu Bakar lah ketika itu orang yang memainkan peranan balancekan balik politik, suhu politik di Mekah. Watak Abu Bakar tu sangat mustahak. Ketika orang dah masuk air, masa tu mikir, aduh macam mana ni? Abu Bakar yang balance. Lepas tu dalam masyarakat kita perlu orang macam Abu Bakar ini. Di saat ada usaha untuk nak mencah belahkan orang Islam ke apa, ke tak kira apa-apa, kena ada satu orang yang mendamaikan. Jom. Benda kecil bincang, benda boleh bincang. Kena ada watak Abu Bakar ini. Tapi sayang dalam suasana kita sekarang, watak Abu Bakar ni tak ada lah. Yang ada sekarang tukang bakar ramai. Tukang bakar ramai betul lah. Fake account pula tu. La ilaha illallah. Cocok kerja. Apa salah mendamaikan? Silap sikit banyak adalah kita manusia adalah silap sedikit. Terlepas cakap, terlepas apa. Tapi kenalah mendamaikan. Ini jangan kelahi. Macam tu, kena ada watak begitu. Kita juga takut watak-watak seperti Abu Jahal ni banyak juga dalam masyarakat. Abu Jahal. Ni saya nak betulkan kekeliruan. Orang selalu ingat Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Tidak, Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Itu pak saudara betul. Abu Jahal ni bukan. Abu Jahal ni saingan Nabi. Abu Lahab itu memang pak saudara. Abu Lahab ni dia memang adik-beradik arwah ayah Nabi. Nama dia kalau ikut kad pengenalan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi dia panggil Lahab sebab Lahab ni dalam bahasa Arab maknanya menyala-nyala. Bukan kerana api ke tak, dia ni muka dia comel. Dalam riwayat menyebut dia ni handsome. Handsome, putih merah, menyala-nyala. Orang kita panggil flawless. Kan ada setengah orang dia punya handset, tak apa dia settingnya, bila ambil selfie macam muka geng kunyit. Kilat muka, bersino-sino. Kita perah, aku rasa baru balik jogging peluh-peluh boleh kilat muka kan. Macam mana awak buat nak? Flawless. Flawless tu Lahab. Jadi kalau tuan-tuan nak flawless tu man Abu Lahab. Flawless. Dia memang dia comel, handsome. Dia macam K-pop punya artis Artis K-pop kalau laki-laki berkilat-kilat muka. Macam ada flawless cahaya. Lahab dia panggil. Adapun Abu Jahal ini, Abu Amr bin Hisham bin Mughirah, dia suku Makhzum. Dia kalau di Mekah, dia ada 3 suku yang paling bangsawan yang selalu bersaing. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Macam kita di Malaysia, geng bangsawan Tengku ada berapa klan? Tengku, Tungku, Engku, Ungku, Raja, Wan. Ini 5, 6 klan bangsawan.
Masing-masing bersaing. Ada setengah negeri dia punya raja dia adalah dari kalangan raja, nama raja. Macam Perak semua raja semua, tak ada tengku. Macam di Johor semua ungku semua. Dia bersaing lah sama dia. Jadi Abu Jahal ni dia tak nak Islam sebab dia nak bersaing dengan Nabi je. Dia percaya Islam tu bagus. Dia sangat percaya Islam tu bagus. Percaya sangat. Dia ni ada satu riwayat sebut ada 3 orang di Mekah bukan Islam tapi minat dengar Quran. Pertama Abu Sufyan, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Al-Akhnas bin Syuraik. Ni dalam kitab tafsir banyak cerita. Dia orang ni tiap-tiap malam pergi rumah Nabi sekodeng. Dia dengar Quran. Nabi malam qiyamul lail baca Quran. Dia orang dengar. 3 orang dengar. Dan 3 orang ni tak tahu masing-masing ni sekodeng juga. So pagi esok bila bertembung, kau pergi mana? Aku tak nak jawab. Kau pergi mana dulu? Masing-masing biar pecah perut, jangan pecah di mulut. Apasal? Aku dengar Quran Umar Muhammad. Serupalah, aku pun dengar. Jumpulah Abu Jahal. Kau pun dengar juga. Shh, jangan bising kata. Kau orang tahu malu kita. Habis macam mana kau rasa Quran okey tak? Aku rasa betul lah Quran. Abu Jahal mengaku. Kan Abu Sufyan lala masuk Islam. Tapi Abu Jahal dia kekal. Sampai Abu Sufyan tanya, asal kau tak nak masuk Islam? Macam mana aku nak masuk? Aku punya moyang dengan dia punya moyang mana ngam. Moyang dia Bani Hashim, hari ni bagi minum orang haji. Hari esok moyang aku pula, geng-geng tu bagi minum haji lagi. Hari ni orang dia ni lusa moyang aku pula. Aku heran kenapa Tuhan jadikan Bani Hashim satu orang keturunannya Nabi, tapi aku puak-puak Bani Makhzum tak ada jadi Nabi. Mana adil? Takkan aku nak ikut dia? Malulah keturunan aku. Dia tak ikut Nabi sebab faktor itu. Lepas tu Nabi tukar namanya Abu Jahal. Nama asalnya Abu Hakam. Hakam tu cerdik, Abu tu bapak lah cerdik, nama asal dia. Tapi Nabi tukar, Abu tu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak lah bodoh. Kenapa Nabi ubah? Kau ni memang bengong betul lah. Seolah begitu. Kau tak percaya aku bukan sebab aku menipu ke ajaran aku tak betul. Kau sombong keturunannya. Memang bodoh kau ni. Itu yang Nabi geram dengan dia tu. Abu Jahal namanya. Maka tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak nak diceritakan, tapi itulah sedikit sebanyak pelajaran kita daripada cerita Al-Isra wal Mi'raj. Ini yang saya cerita malam ni apa yang berlaku sebelum saja ya. Maka selepas itu Nabi dia belah dada tu. Itu ustaz-ustaz lain lah pula akan ceritakan Nabi kena kejar dengan jamung, jin iprit, apa semua jumpa-jumpa. Itu akan banyaklah siri-siri yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat dan pelajaran kepada kita, bahawa sebagai manusia, sebagai orang yang memperjuangkan agama, orang yang menjaga masjid, orang nak mengembangkan syiar, cabaran kiri kanan depan belakang itu biasa. Dan termasa kita down dalam perjuangan, Nabi pun pernah mentally down, tapi Allah akan bantu kita kalau kita nak berusaha untuk keluar daripada permasalahan tersebut. Bahawa orang yang menghadapi ujian dalam hidup ini, kata Imam Syafi'i, orang yang beriman, dia menghadapi ujian-ujian hidup ini sama seperti dia menghadapi cuaca panas dan cuaca sejuk. Kita di Malaysia tak ada 4 musim, tapi kita di Malaysia kita menghadapi musim tengkujuh. Berapa orang daripada kalangan tuan-tuan bila musim hujan dia menggelabah, keluh kesah, takut, nak bunuh diri, nak pindah ke tempat lain? Tak ada. Sebab kita daripada kecil menengok hujan, dah biasalah. Bila kita tahu cuaca itu berubah, sebagai manusia yang bijak, diberi akal, kita akan buat persediaan. Sebab itu orang yang kenal hujan ni dua. Pertama game main golf, yang kedua orang bawa motor. Dia kenal betul hujan. Dia lalu dia tengok langit, alamak nak hujan nak, dia berhenti bawa jantas. Apa dia buat? Buat persediaan. Buka bonet belakang ni, motor pun ada bonet juga, keluarkan baju hujan, terus pakai. Kita yang lalu tengok apa geng ni semua tukar baju. Rupa kita tak reti mengenal hujan. Jalan depan berum hujan tu. Oh terror geng-geng. Pengalaman dia. Dia dah buat preparation. Orang nak main golf begitu juga. Dia tengok hujan tak ada. Tak payahlah main golf, mainlah benda lain pula. Tukar je lah yang sesuai dengan musim hujan. Artinya kita dalam menghadapi ujian Allah, jangan kelang kabut. Buat je persiapan. Buat persediaan. InsyaAllah dengan persiapan yang baik, dengan ibadat, dengan doa, Allah akan buka jalan keluar kepada kita.